Kalau boleh memang nak teruskan membuat lagi dan lagi temu bual di dalam projek Bunga Rambang. Tapi untuk berjaya, aku terus memerlukan sokongan para penonton. Jadi silalah like dan subscribe channel ini. Korang tengok tak macam Netflix 13 Ways to Die? 13 Ways to Die tajuk dia? 13 Reasons Why. 13 Ways to Die. Lain tu cerita tu. Sekarang ni generasi yang lebih muda pada korang, dia lain lah kan. Tema dia generasi snowflake. Snowflake. Itu panggilannya untuk generasi ni. Itu yang maksudnya apa generasi snowflake ni apa? Saya pun tak faham sepenuhnya apa istilah, sebab benda ni, istilah ni datang dari US lah, daripada diorang ni kan nak menceritakan tentang generasi baru yang rapuh. Yang mudah rapuh. Snowflake. Mungkin tu yang snowflake tu. Dia orang boleh terkesan dengan benda-benda kecil pun boleh terkesan, boleh terasa, boleh terkesan. 3 orang like je dia dah terkesan. Kan. Jadi tu yang tu lah saya rasa lah snowflake tu daripada tu lah. Fragile, rapuh. Tu yang diorang panggil lah sekarang kan. Sini pun dah mula banyak. Kan. Di Malaysia ni pun kan. Yang macam mudah apa? Terkesan dengan perkara-perkara benda kecil je kadang-kadang kan. Yang sangat lain tau. Macam dulu mungkin waktu 50-an benda tu tak pernah menjadi satu hal, jadi masalah kan. Benda tu sesuatu yang normal. Tapi sekarang ni dia jadi sesuatu yang serius pula kan. Sebagai Contohlah macam saya banyak tengok pelawak ni tau. Nama dia Don Rickles. Pernah dengar? Don Rickles. Tahu. Dia satu pelawak tahun ni US sebenarnya kan. Dia ni bangsa Yahudi yang dia memang sangat besar lah. Dia satu zaman dengan Sinatra, Dean Martin. Dia memang kaum baik lah dengan diorang ni. Dan diorang ni ada satu macam Rose tu, macam Rose punya apa, dia panggil apa lah, upacara kutuk mengutuk. Kan? Okay. Jadi dia kutuk atas dasar komedi. Kalau kita tengok waktu tu, generasi tu, dia orang bercampur tu, semua ada bangsa African American kan, orang Afrika African American. Macam Sammy Davis Jr. waktu tu. Adalah pelawak-pelawak yang zaman tu. Dia boleh cakap benda yang sekarang ni dah dikategorikan sebagai rasis lah. Tapi waktu tu semua ketawa. Jadi itu perbezaan tu, zaman tu dengan zaman sekarang. Mungkin diorang ni datang daripada generasi yang semua yang kuat-kuat kan, yang kental kan, jiwa kental. Jadi dia setakat ala kau kutuk aku, tak ada apalah, aku tak ada terasa lah, semua ketawa. Dan dia memang dia ni lawak. Perlu tengok tu Don Rickles, tengok. Nanti akan look it up lah. Yalah, masa tu generasi, okay, saya faham. Sekarang ni apa dia panggil generasi sekarang ni, ada apa, cancel culture. Benda tu. Easily you get offended dengan statement-statement orang. Yalah, itulah yang rasanya dari snowflake tu dia panggil kan. Dekat Malaysia kita terpengaruh juga ke dengan keadaan yang macam mana berlaku di Amerika sekarang ni? Maksudnya mungkin kecil lah. Ada jugalah grup-grup tu kan. Dia tapi mungkin dia tak apa menyeluruh lah. Tak semua orang macam itu. Tapi sebab Amerika tu besar kan, jadi orang macam tu ramai. Kan, dah kategori ramai lah. Diorang berapa ratus juta orang, tak mesti 200 ke 300 kalau diorang ada 1 juta pun orang macam tu, kira ramai lah. Ya, betul. Dan benda tu dah merebak kat sini. Mungkin sini ada 5,000 orang, 10,000 orang macam tu. Betul lah kan?
penduduk ramai katalah contoh kita tengok dia punya red state itu kan. Kita faham kan kalau red state ni mesti konservatif dan sebagainya. Macam seolah-olah semua tu orang di situ red state. Padahal 49% daripada penduduk dia adalah orang yang left ke ataupun bukan semua yang konservatif right ke apa kan. Jadi kepelbagaian dia. Yalah. Cuma itulah fikir balik kalau masalah baru ni macam sekarang generasi sekarang ni, macam kita orang atau saya sendiri pun, saya fikir yelah internet pun dah banyak kan, orang pun ada social media semua, ekspresif tu dah makin banyak. Tapi masalahnya bila terlampau banyak bagi expression platform kan, macam social media, dekat mana muzik tu pergi tu. Sebab bila fikir balik, takkanlah muzik kita macam ni, takkanlah kita punya quality yang kita nak dengar. Macam it's like makanan kan, semua nak sedap, semua nak cepat, semua nak best. Lepas tu apa yang ada tinggal kan, fast food apa tinggal semua. Macam tu muzik kan. So bila tengok balik orang macam apa yang best, apa hype, jom kita bagi. Tapi bila tengok balik muzik macam pun sama attitude macam tu. Tapi come on, kita nak dengar lah benda yang macam tolong lah, at least all these evergreen songs and all the legends diorang produce zaman dulu, it's more authentic lah I would say. More organic and original. Tapi sekarang bila tengok balik, alamak, mungkin bukan nak kata kita tak minat tau genre ke apa kan, tapi macam terlampau banyak dekat social media, terlampau banyak expression apa semua diorang nak letak situ. In the end dekat yang patut kita buat, yang patut musically atau artis patut buat kan, dia tak ada. Dia macam like mungkin dah terlampau banyak benda yang diversion orang kata, saya rasa mungkin. Itulah. So itulah bila cakap kalau kita nak buat muzik, mungkin kita orang just balik kepada nostalgia apa yang kita rasa lah. Apa yang kita rasa macam okay 80-an. Walaupun 80-an punya sound dah datang balik. Dia sebenarnya sekarang ni kebanyakan yang generasi baru ni dia gunakan balik. Macam contoh The Weeknd tu, kalau luar The Weeknd tu kan, dia punya muzik dia memang sebiji satu 80-an punya style. Malah Michael Jackson lagi. Itulah pasal. Kan? Tapi sedap. Tapi sedap lah. Dia sedap lah kan. Tapi itulah, betul lah tu, macam semua sekarang social media, orang semua nak menonjol diri je lebih kan. Macam muzik tu dah jadi pendek. Betul. TikTok berapa saat je kita dengar lagu dalam tu. Lepas tu nak kena dengar setiap kali tukar ke apa kan, dengar lagu lain. Tapi semua pendek-pendek. Tak ada orang kira, yalah, walaupun dia mungkin dia satu platform yang bagus untuk promote lagu sekarang, tapi mungkin tak semua orang secara jujurnya menyukai sesuatu lagu tu. Sebab dia dengar version lagu tu pendek je, dia tak dengar keseluruhan lagu tu. Dan lagu tu macam contohlah ni TikTok punya geng lah kan. Bukanlah saya ni main TikTok, tapi saya kaji lah kan. Okay. Kan. Contoh yang macam Mipan Zuzuzu kan. Pernah dengar? Siapa pernah tahu full song dia? Dia ada full song dia. Dia ada. Dia sebenarnya lagu daripada iklan ke apa, saya tak tahulah, dari Russia ke mana. Kan? Tapi orang tak tahu, orang tak ada macam, aku nak belilah album ni. Kan? Aku nak belilah. Tak ada Mipan Zuzuzu. Kan? Tak ada. Mungkin ada beberapa lagu, dan tapi ada juga beberapa lagu yang lagu lama tiba-tiba naik balik sebab TikTok. Seperti baru-baru ni sebabkan viral satu orang Latin ni lah, Latin America ni. Memang dia nampak macam gangster, something Latino tau. Tapi dia main lagu Fleetwood Mac tu. Yang mana? Tu kan, yang apa nama, Thunder only happens when it dreams. Tiba lagu tu naik balik sebabkan Muhammad tu TikTok. Tapi kelebihan lagu-lagu macam tu, orang cari lagu tu
dia ada satu full version yang memang bagus. Dia memang popular satu zaman dan dia memang sedap. Kan. Tapi dia ada kelebihan tu lah sebab dia lagu lama dia ni kan. Maksud tadi tu sikit banyak TikTok ni boleh juga membawa kemasyhuran semula ataupun membawa para pendengar kepada versi yang asal. Tapi syarat dia lagu tu mesti betul-betul bagus lah kan. Lagu tu memang betul-betul ada value lah, ada nilai lah kan. Dia ialah satu lagu yang natural hit song. Ya betul. Dia sedap, dia menarik. Apabila terkena kat telinga orang pun akan suka. Dia bukan satu yang dibuat-buat, dipush oleh syarikat rakaman, dipush oleh radio, sehingga orang banyak kali dengar. Akhirnya sedap lagu ini. Dan kebanyakan yelah sebab lagu tu lagu lama. Jadi dia ada tu. Betul. Tapi kebanyakan yang ada dalam TikTok tu dia tak ada nilai yang macam itu. Kan? Dia nilai untuk TikTok punya video, untuk buat nari ke apa kan. Boleh lah kan. Untuk kita dengar dan beli dan kita betul-betul hargai, tak ada. Dia instant gratification. Dia memberi kepuasan yang cepat, sekejap, dan dia sesuai dengan masa sekarang yang kita punya attention span tu pendek. Kita nak buat benda lain lagi depan ni. Betul. Bukan nak dengar podcast yang sejam 2 jam macam Hubungan Rambang ni yang makan masa untuk didengar. Tapi yang abang Hubungan Rambang ni gitaris kita minat Zaha. Dia memang dia tengok sampai habis dia kata. Alamak. Dia tengok semua yang Wan Zul semua. Tiba dia cerita tu hari. Kan dia tengok yang Wan Zul dia cakap tu lah, baru aku tahu Suci Dalam Debu punya cerita ni semua macam tu kan. Tahniah juga. Terima kasih. Kebetulan orang-orang yang dipilih menjadi sesuai. Jadi Hubungan Rambang tu cerita-cerita di sebalik tabir dan cerita-cerita tu memang menarik lah untuk menarik lah. Dia satu benda yang orang tak pernah dengar. Orang nak tahu tapi orang tak ada siapa nak cerita, nak bawanya ke depan. Berbalik yang macam ni lah. Macam bila saya mula-mula nak buat Hubungan Rambang ni, bukan nak cakap Hubungan Rambang, tapi nak cakap pasal pemikiran tu. Orang cakap ada orang nak dengar 1 jam 2 jam punya perbualan ni kan. Orang nak instant gratification. 5-6 minit dah cukup. Orang dah hilang dah perhatian. Tapi tak tahu lah, macam banyak lah peminat atau penonton untuk benda-benda macam tu. Betul. Tapi itulah sebenarnya instant gratification ataupun kepuasan segera. Cara yang sopan nak cakap. Apa? Kau ajar pun okey dalam Hubungan Rambang. Kepancutan awal premature ejaculation. Kan. Agak memberi kesan juga pada generasi sekarang, sebab generasi sekarang ni banyak terkesan dengan contoh masalah-masalah macam apa, mungkin ada yang kemurungan ataupun selain tu dipanggil kebimbangan, anxiety. Lah contoh kan. Sebab mungkin antaranya sebab tu lah, benda semua cepat je kan. Semua habis kan. Banyak sangat benda kan. Banyak sangat benda nak serap. Jadi dia benda tu mungkin memberi kesan juga. Okey. Sekali lagi saya cakap, saya umur 51. Dan saya pun pengguna social media yang tegar. Walaupun physically dan pemikiran, mentaliti saya 51, tetapi saya juga orang yang berada di zaman sekarang, mengikuti peredaran sekarang. Dan saya pun boleh menjadi mangsa kepada kesan-kesan social media ni. Saya juga boleh menjadi mangsa kepada depression, anxiety dan sebagainya. To be honest, saya rasa saya boleh menjadi. Saya diambang boleh menjadi benda-benda macam tu. Saya rasa saya pun boleh mengalami depression, walaupun sukar untuk saya mengakuinya. Boleh, memang
itulah itu antara benda social media yang saya rasa agak negatif lah. Sebab benda-benda ni tak tahu, waktu saya membesar dulu, waktu 90-an kan, jarang saya perasan hal-hal macam ni. Sebab saya sendiri pun ada masalah anxiety tu. Pernah kenalah yang tahap yang tahap yang agak teruk lah untuk saya kan. Dan benda tu bila saya tengok balik waktu 90-an dulu, tak ada sangat masalah-masalah ni. Dia bukan sesuatu yang biasa. Tapi bila sekarang saya fikir mula waktu saya kena tu, saya je yang ada benda tu. Tapi bila saya perasan ramai yang mengalami benda tu. Ramai. Sorry, dua perkara dalam bab ni. Satu, mungkin social media ni dan media terlalu berkesan sekarang, sehingga banyak perkara telah diketengahkan. Anxiety disorder ni semua kan diketengahkan. Maklumat terlalu mudah. Budak-budak sekarang ni jauh lebih pandai, lebih pengetahuan, lebih tahu benda pasal kehidupan ni daripada kita. Because social media dan internet ni segalanya. Itu nombor satu, exposure terhadap anxiety ni. Kedua, anxiety ni sendiri, bila kena dan bagaimana perasaannya kena dan apakah trigger. Kalau boleh dikongsi lah. Kalau tak, kita bincang di lain masa. Saya rasa elok kita ni lah. Saya tak nak trigger sesiapa yang tengok ni nanti. Tapi saya kena memang waktu tak lama sangat lah. Tak lama sangat dalam waktu tu. Saya baru balik daripada satu tour yang panjang. Tour yang panjang lah waktu tu. Waktu kita punya tour yang fonetik lah, punya tour balik tu lah. Rasa dia memang pula kita cerita dia trigger pula orang dalam yang tengok dia. Saya terus terang saya dapat message daripada ramai orang tau. Baik daripada Facebook dan siapa yang ada phone number saya. Kerana perbualan anxiety disorder ni saya telah buat beberapa kali dengan beberapa orang. Lepas tu ada yang menyatakan bahawa mereka mengalaminya. Dan anxiety disorder ni adalah perkara yang belum ditangani secara terbuka dan secara besar-besaran kan. So mangsa-mangsa anxiety disorder yang bekerja dengan orang ni tidak dapat di-address oleh majikan. Jadi mereka tak ada siapa yang boleh bantu mereka. Kalau kita cedera kaki ke, nampak je lantai encut-encut, tangan patah ke, nampak dia kena ikat. Tapi anxiety disorder ni you tak boleh nampak dia punya kesan tu. Kalau katalah tukang masak contohnya mengalami anxiety disorder dan tidak boleh melihat pisau, macam mana? Dan macam mana dia nak explain keadaan ni kepada majikan dia? Susah. So itulah, to be honest, anxiety disorder adalah satu benda yang saya cuba nak ketengahkan dan dibawa dalam perbincangan, perbualan di halayak lah. Saya rasa saya sendiri pernah kena beberapa attack. Perasaannya jantung tu bergerak dengan terlalu laju, dan kita ingat kita akan menghadapi sakit jantung ke apa ni, mati ke apa ni. Dan saya rasa dia bukan sebab minda saya lemah, kerana chemical dalam badan tu sendiri yang haywire. Benda-benda yang kita makan, benda-benda yang kita ambil kan. Yalah, itu salah satu lah juga sebenarnya. Mungkin apa kita punya lifestyle kan. Tapi tu kalau tengok balik anxiety disorder ni, dia tak kira sangat lah. Dia bukannya kira orang tu pemakanan dia salah ke apa tu, ataupun yalah masalah-masalah yang berkaitan pemakanan saja tu. Dia lebih kepada yang punca dia tu, kenapa, apa yang buat chemical tu jadi ni kan. Boleh trigger salah ni kan. Jadi itulah, ni tak tahulah, saya pun tak pernah buat kajian sains pada benda ni. Antara sebab dia adalah banyak sangat information. Saya rasa terlalu banyak information yang kita tak faham. Tapi kita tahu benda yang kita tak, dulu kita boleh pilih kan, apa yang kita nak tahu.
Kita nak belajar pasal muzik, kita beli magazine muzik. Kita tak payahlah nak tahu pasal cara membaiki kita tengah traktor ke. baca pasal, contohlah kita tengok Facebook. Satu contoh kalau tengok marketplace kan, kita nak cek barang-barang dalam Facebook ni. Sini gitar, sebelah dia pembesar buah dada. Kan? Tak sangka aku. Okay. Ubat kuat. Okay. Kan? Untuk apa aku tahu ni semua kan? Apa tu sini tu macam tu lah contoh dia kan. Terlalu banyak benda kita tak, alamak aku kan. Betul. Macam mana boleh nak kena tahu benda ni semua kan? Betul. Tengah baca mungkin pasal musician ni tengah cerita tentang muzik, keluar pula cerita apa. Ubat kuat. Kan lah macam cerita-cerita macam si dai dah apa benda yang pergi ni kan. Ada masalah dengan ni lah kan. Okay lah, benda tu saya rasa yang patut lebih tahu adalah polis. Kan? kita nak tahu sangat cerita ni buat apa kan. Ada 10 ni perempuan pergi report pasal dia kan. Kan. Okey lah, polis tahu dah lah kan, tapi kita perlu juga serap ni semua kan. Dan bila social media, tak boleh elak benda tu semua muncul kan. Memanglah kita boleh scroll ke apa, tapi sebelum scroll dah terpampang dah situ kan. Sambil nak dipaparkan dengan dai Syed. Lepas tu tak ada ruangan komik. Macam surat khabar ada ruangan komik. Itulah dulu saya dulu. Betul. Kan? Alah apa ni, ekonomi apa tak ada, pergi ke komik terus. Kan? Betul lah. Dan saya sebagai penulis lirik, seperti penulis lirik yang lain, ruangan antara favourite saya adalah obituary. Ini gelap ni. Dark ni. Bukan saya suka mendengar berita siapa mati, tetapi bila tengok gambar obituary tu kan, Madam Tan macam ni, 92 tahun meninggal, dearly beloved, leaving behind anak dia, nama anak dia Tan. Lepas tu ada nama Elizabeth Ashcroft Tan. Dia ada kahwin Mak Saleh. Ada kahwin Mak Saleh. Lepas tu walaupun dengan nama, dengan apa yang ditinggalkan, lepas tu dia punya madah-madah dia tu kan, dia menimbulkan pelbagai spekulasi, imajinasi apa semua kan. So macam dulu agaknya umur 18, macam mana kisah hidup dia. Betul. Dia ada satu kepuasan tengok obituary ni. Dan dia sedih tau. Dia sedih, dia ada satu sadness. Lepas tu dia ada bittersweet dia. Orang ni sekarang dah meninggal, dulu macam mana dia celebrate kehidupan ni ke sekarang. So itu antara minat saya. Bodoh saya suka tengok obituary. Rupanya bini saya pun sama juga ada perangai tu dulu. Anyway, itulah dia. Nostalgia. So ialah information overload, dan otak kita nak kena proses benda ni semua. Sebab proses faham tu, nak mencapai faham tu kan mudah. Nak capai faham tu nak tahu memang mudah. Kita boleh tahu macam-macam. Tapi nak faham, nak mencapai faham itu sangat susah. So proses dah info ni semua dah masuk, maklumat dah banyak ni. Tapi tak semua yang kita faham. Tak settle lagi lah maksudnya. Itu yang kan pening lah. Itu dia kan. Kalaulah ada sesuatu yang aku boleh kongsikan dengan anak-anak aku adalah, selagi kita masih hidup, selagi kita bernafas, bernyawa, kita mesti terus belajar, kita terus cari ilmu. Dan seperkara yang aku rasa untung dalam aku mengusahakan projek Hubungan Rambang ni adalah aku dapat berbual bersama dengan para personality yang mahir dalam bidang mereka. Dari situ aku dapat menyelami pemikiran-pemikiran mereka dan mempelajari sedikit sebanyak perkara-perkara yang membuat mereka menjadi mahir dalam bidang-bidang tersebut. Aku kalau boleh memang nak teruskan membuat lagi dan lagi temu bual di dalam projek Hubungan Rambang. Tapi untuk berjaya, aku terus memerlukan sokongan para penonton. Jadi silalah like dan subscribe channel ini.